Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris. Anda sedang menonton rancangan khas kami yang bersiaran setiap hari bermula sekarang, iaitu menjelang Malaysia memilih PRU15. Sudah beberapa hari sebenarnya kami bawakan kepada anda rancangan ini. Kami akan terus mengupas setiap sisi menjelang pilihan raya umum ke-15 apabila mandat diserahkan kembali kepada rakyat. Jadi 20 Oktober ini Suruhanjaya Pilihan Raya atau SPR akan bermesyuarat untuk menentukan tarikh-tarikh penting PRU15. Sudah tentu termasuk hari penamaan calon, hari berkempen, tempoh berkempen dan yang paling penting sudah tentu adalah hari pengundian. Selama ini sekadar menonton, kini rakyat ada kuasa untuk bertindak. Itu kata pengerusi Majlis Profesor Negara, Profesor Ulung Datuk Syamsul Amri Baharudin. Katanya sudah tiba masanya untuk rakyat menyatakan penilaian dan pendirian mereka terhadap segala drama politik dan demokrasi yang disaksikan sejak sepenggal yang lepas dalam PRU15 yang bakal berkunjung tiba. Tapi banyak lagi sisi yang boleh kita kupas. Bukan semudah itu bagi ramai orang. Ketakutan berkenaan dengan banjir sangat-sangat benar. Kekhawatiran berkenaan dengan COVID-19 masih lagi ada. Walaupun kita sudah memasuki fasa endemik dan terdapat pelbagai kelonggaran polisi sudah pun diumumkan. Terbaru, Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin semalam mengumumkan individu yang positif COVID-19 dibenarkan untuk menjalankan tanggungjawab mereka sebagai pengundi pada pilihan raya umum akan datang. Khairi berkata perkara itu akan disyorkan kepada SPR untuk diumumkan dalam masa terdekat dan untuk dipertimbangkan dalam mesyuarat mereka pada 20 Oktober ini. Dan antara syor yang akan dikemukakan adalah termasuk penggunaan laluan khas, khemah asing dan juga pemakaian pelitup muka bagi mereka yang positif tapi mahu turun mengundi. Mereka yang COVID positif yang menjalani pengasingan di rumah, maksudnya tidak kes kritikal di hospital dan sebagainya, boleh mengundi. Dulu kita tak benarkan. Boleh mengundi. Tetapi dari segi SOP-nya, nanti SPR akan umum. Kita ada SOP tertentu, maksud bila dia sampai, dia kena kenalkan diri di kaunter pendaftaran SPR dan ada mungkin laluan tertentu bagi mereka untuk mengundi nanti, kena pakai pelitup muka, wajib dan sebagainya. Ya. Tetapi saya telah pertimbangkan isu ini dengan mendalam dan saya melihat bahawa hak mereka untuk mengundi, ya, yang termaktub dalam perlembagaan adalah hak yang sangat-sangat penting. Ya. Apa yang kita perlu lakukan untuk memastikan keselamatan terjaga tatkala rakyat disuruh untuk menurun ramai-ramai untuk mencapai peratusan mengundi yang cukup tinggi untuk memastikan pesta demokrasi yang kita akan raikan tidak lama lagi kekal sihat dan mekar. Saya mau berbincang bersama dengan pakar perubatan kesihatan masyarakat UKM, Profesor Sharifah Wan Putih. Prof, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana mengundang. Ya, sama-sama Prof. Pertama sekali mungkin reaksi awal dan umum Prof kepada kenyataan Menteri Kesihatan bahawa yang mungkin agak mengejutkan setengah pihak bahawa individu yang positif COVID-19 masih dibenarkan untuk turun mengundi. Ya, ini memandangkan statement tu memandangkan mungkin negara telah memasuki fasa endemik. Bila fasa endemik, ini virus tu telah berada di mana-mana dalam komuniti. Cuma isu dia ialah SOP yang patut dilakukanlah. Mereka bukan saja elok memakai mask untuk mengelakkan penularan, tetapi juga jika mereka berada di kawasan mengundi, patut ada laluan khas lah, ataupun mungkin kemah yang berasingan untuk kes-kes demikian. Dan juga kalau boleh mereka jangan bercampurlah dengan orang-orang lain kerana kita tak tahu bila kita mengundi ni sebenarnya ramai yang dah keluar dan mungkin ada golongan yang rentan, contoh golongan-golongan yang belum vaksin lengkap, golongan-golongan yang tidak ada dos booster dan juga golongan-golongan warga emas. Mereka mungkin lebih mudah terdedah untuk jangkitan ni, jadi mereka patut dilindungi. Jadi kalau boleh tidak ada percampuran lah di antara mereka yang positif ni dengan golongan-golongan yang rentan. Dan kalau boleh mereka yang datang ni, kalau boleh kita lihatlah My Sejahtera ni, mudah-mudahan mereka ni semua yang telah ada primer vaccination dan mudah-mudahan juga telah ada vaksin booster lah supaya mereka ni lebih selamat lah. Ya. Kita perlu memastikan yang dijaga adalah dari hujung ke hujung Prof, end to end, untuk memastikan mereka yang positif atau mungkin positif tidak bercampur dengan mereka yang negatif, yang sihat, yang rentan seperti yang Prof sebut sebentar tadi. Tapi apa yang kita umumkan setakat ini nampaknya seperti hanya di peringkat satu hujung, iaitu apabila mereka sudah capai ke tiba di pusat mengundi. Bagaimana pula dengan aspek lebih awal dari itu? Sebagai contoh, mungkin satu keluarga mereka perlu bergerak sekali dalam satu kereta untuk pergi mengundi dan tak semestinya mereka yang tahu positif akan turut serta.
ramai juga mungkin orang yang tidak tahu mereka positif, mungkin tidak bergejala. Jadi bagaimana kita cuba untuk mengekang penularan yang mungkin akan terjadi akibat perkara-perkara sebegitu? Kalau kita lihat trend di beberapa negara termasuk juga di Malaysia, kita dah memasuki fasa endemik, bermakna macam saya cakap tadi, virus itu telah berada di banyak tempat. Jadi bagi saya, oleh kerana kita punya kadar vaksinasi yang agak kukuh di Malaysia, bukan saja kadar vaksinasi primer kita which is first dose dengan second dose, kadar booster kita pun agak tinggi di kalangan rakyat. Malah ada juga rakyat yang telah mengalami second booster, maknanya mereka dah ada 4 kali vaksin. So mereka yang telah in a way complete vaccination mereka ni, bagi saya adalah golongan-golongan yang agak selamat. Melainkan ada perkara-perkara yang berlaku yang menyebabkan mereka menjadi lebih rentan. Jadi golongan-golongan yang lebih rentan yang patut dilindungi, mungkin pasal mereka tiba-tiba sakit, kencing manis mereka menjadi teruk, tiba-tiba mungkin mendapat penyakit-penyakit kronik yang katastrofik, contoh tiba-tiba diagnos sebagai kanser dan sebagainya. Dan ini yang golongan yang kita perlu lihat. Soalan juga yang you mention, Luqman mention juga bagus, jika kes-kes yang asymptomatic dan sebagainya, isu dia ialah banyak kes-kes kita sebenarnya asymptomatic ni sekarang ini oleh kerana kita tidak ada gejala atau mereka mempunyai gejala yang terlalu ringan, contoh sesama sikit, sakit tekak sikit, dan mereka mungkin meneruskan kerja. Jadi kita boleh anggap penularan itu sebenarnya berlaku. Isu dia, adakah terdapat VOC baru ataupun variant of concern baru yang boleh menyebabkan infection ini menjadi lebih teruk, lebih virulent atau lebih patogenik? Kalau dilihat trend, dulu Delta, mula-mula tu of course Alpha yang asal Wuhan, lepas tu Alpha, lepas tu dah banyak-banyak strain, sampailah kepada Delta, dan masa Delta itu agak teruk oleh kerana kita banyak yang ramai yang belum divaksin dan juga keganasan varian Delta itu sendiri. Lepas tu sekarang kita dah ada Omicron, dan Omicron ini dianggap walaupun dia lebih mudah transmit, tetapi dari segi virulent atau keganasan dia adalah kurang atau dianggap kurang, dan kita berdoalah mudah-mudahan tidak ada variant of concern yang baru yang boleh menjejaskan kesihatan buat masa ini. Begitu juga banyak negara lain, mereka sudah mula relax beberapa SOP oleh kerana kes sudah menjadi banyak dan kebanyakan kes ini adalah kes-kes ringan. Ya, adakah kita jangka angka jangkitan baru COVID-19 sudah tentu akan meningkat, akan ada gelombang baru pasca PRU15, tapi mungkin angka itu bukan sesuatu yang kita perlu terlampau bimbangkan. Kerana seperti yang Prof sebut sebentar tadi, ramai sudah vaksin, kebanyakannya, the vast majority adalah mereka yang tidak bergejala atau bergejala ringan dan sebagainya. Betul. Yang perlu kita mungkin lebih prihatin ialah mungkin kawasan-kawasan yang dilakukan, mungkin ada banyak ceramah ataupun banyak election talks dan sebagainya. Jika ada kawasan-kawasan yang mungkin pockets ini tidak tinggi vaccination mereka maknanya ada juga golongan-golongan yang tidak divaksin dengan mencukupi. Ini patut lebih prihatinlah, dan kita kena pekalah kalau ada kawasan-kawasan begini, bermakna ada wabak-wabak baru yang mungkin teruk. Ini patut kita tak bolehlah sesuka-suka hati melakukan kempen dan sebagainya, sebab kita takut ada kes-kes yang mungkin merebat dengan lebih bahaya. Isu dia sekarang ialah kita melihat daripada luar negara, buat masa ini tidak ada variant-variant of concern yang terlalu mencengkam. Cuma di Malaysia yang perlu mungkin kita risaukan di waktu ini, hujung-hujung tahun, ialah isu-isu pasal berkaitan dengan banjir. Ya. Berkenaan banjir itu kita akan bincang juga, Prof. Sebentar lagi kita akan berhenti seketika, termasuk risiko penyakit-penyakit bawaan banjir. Itu antara perkara yang paling dibincangkan. Sudah tentu topik PRU15 baru-baru ini seringkali disebut sekali dengan ketakutan banjir yang akan melanda kita jangka suku akhir tahun ini. Sudah pun bermula di setengah kawasan. Kita berhenti seketika, kita kembali selepas ini. Bertemu kembali menjelang Malaysia memilih. SPR akan bermesyuarat pada 20 Oktober ini untuk menentukan tarikh-tarikh penting pilihan raya umum ke-15. Selepas berbulan spekulasi, akhirnya kita mendapat pengesahan tempoh hari. Parlimen kini sudah dibubarkan dan kita menanti tarikh daripada SPR untuk menentukan bila rakyat akan turun dan memberi mandat baru kepada kerajaan baru. Tapi sudah tentu pilihan raya umum kali ini diwarnai banyak isu. Antara yang terbesar adalah isu banjir yang berkait rapat juga dengan isu kesihatan yang menjadi fokus kita dalam episod kali ini. Bukan sahaja kekhawatiran masih wujud berkenaan dengan COVID-19, tetapi kesihatan juga berkait rapat dengan banjir. Kita ada penyakit bawaan banjir dan kita juga ada banyak risiko lain yang mungkin akan dibawa susulan banjir
kepada kesihatan orang ramai. Dan terbaru, KKM mengesahkan akan menugaskan 11,085 anggota kesihatan untuk membantu mangsa-mangsa banjir di pusat pemindahan sementara di seluruh negara. Menterinya, Khairy Jamaluddin, berkata langkah itu diambil sebagai usaha untuk memberikan perkhidmatan kesihatan yang terbaik kepada mangsa banjir. 6,397 daripada pasukan perubatan, 4,688 daripada pasukan kesihatan, 1,462 daripada pasukan mental health and psychosocial support. Betul Tok A? Betul. Jadi dah kenal pasti dah. Mereka dah tahu tugas mereka. Jadi soal Kementerian Kesihatan, saya daripada 2 bulan lepas dah kita dah mula kesiapsiagaan untuk musim tengkujuh ni. Kita tahu monsun Timur Laut akan datang. Tak perlu kita tunggu lama untuk kita buat persiapan. Kalau kita melihat sudah pasti dari segi kerahannya banyak adalah di kawasan negeri-negeri yang kerap berdepan dengan banjir, ya. So sebagai contoh, Johor banyak, Kelantan, negeri pantai timur, tak lupa juga kepada Sarawak, ya. So memang kerahan itu berdasarkan kepada risiko yang pemetaan risiko yang kita buat. Dan sekiranya banjir melanda sesuatu daerah atau kawasan, ia tidak digalakkan untuk calon dan jentera-parti mengadakan kempen pilihan raya di kawasan berkenaan. Ini kerana, menurut pakar Kesihatan Awam, Epidemiologi dan Biostatistik Universiti Putra Malaysia, Profesor Madya Dr. Malina Osman, ia bukan sahaja membawa risiko penyakit bawaan air seperti kencing tikus, keracunan makanan atau penyakit berjangkit seperti COVID-19. Malah, risiko jangkitan juga boleh menular lebih besar ketika aktiviti kempen diadakan. Berlaku situasi yang sedemikian, banjir melanda suatu daerah, saya tidak menggalakkan untuk dilaksanakan kempen secara terbuka sehingga terpaksa beredah banjir dan sebagainya. Sebab keadaan ini akan menyebabkan banyak risiko. Bukan sahaja melibatkan petugas-petugas jentera pilihan raya, tetapi mereka yang menjadi kumpulan sasaran di mana kempen tersebut akan dilaksanakan. Dan ini pastinya akan menimbulkan keadaan-keadaan tertentu yang tidak menyelesaikan, dan dalam masa yang sama, kalau ada yang COVID positif dan sebagainya, mungkin akan menambahkan lagi situasi yang tidak begitu baiklah di lapangan. Jadi untuk itu saya berpendapat dalam keadaan-keadaan yang mana mungkin banjir sudah melanda, pendekatan secara virtual ataupun mungkin yang tidak melibatkan kita terpaksa meredah banjir yang sehingga mengancam keselamatan dan kesihatan dilaksanakan. Baik, saya mahu menyambung perbincangan saya bersama dengan pakar Perubatan Kesihatan Masyarakat UKM, Profesor Sharifah Wan Putih yang masih berada di atas talian. Prof, apa yang patut menjadi strategi KKM dalam menjangkakan peningkatan penyakit bawaan air susulan PRU15 ini? Saya rasa untuk Kementerian Kesihatan lah, seperti dah dinyatakan oleh Menteri kita, Khairy Jamaluddin, adalah sangat strategik. Maknanya kita dah jangka berapa orang yang perlu terlibat dan sebagainya. Tapi kita selalu underestimate atau kita selalu pandang ringan seolah kesihatan ini hanya berlaku bila mereka di pusat perpindahan dan sebagainya. Dan kita di pusat perpindahan ini pun kalau ikut pengalaman saya lah, ada juga yang isu tentang toilet tidak mencukupi, isu tentang toilet di pusat perpindahan yang mungkin kurang, dan juga mungkin dinaiki air. Jadi mereka tidak dapat menggunakan toilet-toilet di pusat perpindahan tersebut. Ini penting sebab bukan saja mereka memerlukan air minum yang bersih, tapi mereka perlu membasuh tangan, especially kepada ibu-ibu yang menyediakan makanan kepada anak-anak kecil, masih menyusu badan kepada anak-anak. Ya, dalam kita fahamlah bila dalam keadaan banjir dan mereka mungkin di pusat perpindahan sekolah dan sebagainya di kawasan-kawasan tinggi, mereka berada selalu dalam kepadatan yang tinggi. Jadi digalakkan mereka mangsa bukan saja basuh tangan dengan kerap tetapi menggunakan mask dan juga mengelakkan daripada supaya mengelakkan daripada penyakit-penyakit berjangkit yang melalui udara. At the same time, mangsa-mangsa banjir ni mereka juga terdedah kepada penyakit bawaan air.
Dan penyakit-penyakit bawaan air ini boleh berlaku akibat pencemaran daripada segi najis, bukan saja najis manusia, najis binatang, bangkai dan sebagainya, kayu-kayu reput dan sebagainya. Jadi berbagai-bagai organism yang boleh naik, yang boleh tersebar. Jadi kalau boleh, of course kita selalu cakap ni lah, jangan main air banjir, takut elektrik satu lagi, kita tak nampak apa di bawah tu, mungkin ada ular dan sebagainya, barang-barang tajam, paku dan sebagainya. Tetapi penyakit-penyakit bawaan air yang boleh berlaku, yang kita pastikan air yang kita minum tu kita rebus. Kalau dapat air yang bersih, kalau terpaksa menggunakan air-air yang mungkin telah terdedah dengan air banjir ni, direbus dahulu, pastikan mendidih. Kalau boleh double boiling, buat 2 kali. Dan untuk wanita-wanita juga mempunyai isu-isu yang khas, oleh kerana bukan saja mereka ni mungkin dalam kawasan-kawasan rapat takut terdedah dan sebagainya, aurat dan sebagainya tu, tapi mereka ni ada yang menyusu anak dan sebagainya, dan mereka ni mudah mendapat jangkitan-jangkitan kuman jika mereka menahan, contohnya menahan kencing yang lama, untuk mencuci haid yang mungkin tidak cukup air bersih dan sebagainya. Jadi ini adalah perkara-perkara yang mungkin agak sensitif, tetapi boleh berlaku. Kita kena juga faham mangsa-mangsa ini juga tertekan, bukan saja dari segi mereka dah selamat, tapi mereka selalu tertekan dari segi mental juga. Dan saya gembiralah Kementerian Kesihatan telah menyediakan pegawai-pegawai yang berkaitan, sebab isu-isu mental ni bukan saja kerana tekanan akibat pindah, kadang-kadang mereka terpisah dengan suami, dengan isteri atau dengan keluarga, mak ayah mungkin terpaksa pergi ke hospital oleh kerana sakit, tapi juga kehilangan barang. Kehilangan barang itu sangat penting, sebab kita kena ingat ini dah hujung tahun. Pada awal tahun depan mereka akan menghadapi sesi sekolah, terutama untuk anak-anak kecil. Jadi mereka akan memikirkan macam-macam benda, termasuk juga pakaian anak-anak, macam mana untuk mendapatkan bekalan dan sebagainya. Jadi bila banjir ni bukan saja kita lihat dari segi mungkin kempen ataupun mereka dipindahkan, tapi bagaimanakah isu kehilangan harta dan juga resource yang mungkin mereka hadapi setelah banjir ni. Nampaknya Prof, segala langkah yang kita dengar banyak bersifat selepas perkara itu berlaku. Sebagai contoh apa yang Prof cadang sebentar tadi, pastikan air dibersihkan dan sebagainya, dan saya jangka KKM akan turunkan ramai pegawai dan sebagainya itu untuk menguruskan selepas banjir itu berlaku ataupun selepas jika ada penyakit bawaan air yang meningkat. Tapi ada atau tidak sebarang perkara untuk kita buat sebelum penularan berlaku? Jika kita ingin mencegah daripada mengubati, apa yang KKM perlu lakukan sekarang untuk mengurangkan secara drastik risiko penyakit bawaan air akan merebak pada PRU 15 nanti ketika rakyat mengundi? Ya, yang penyakit bawaan air ini dia susah nak dikawal awal untuk makluman lah, sebab kebanyakan tangki-tangki so-called tangki najis ataupun tempat pelupusan najis-najis ini selalunya bila tidak berlaku banjir, kawasan-kawasan ini terkawal, dan ini sebenarnya patut dilakukan lebih dahulu. Contohnya mungkin parit-parit patut dipastikan tidak ada sumbatan, sampah-sampah dibuang dengan elok, kawasan-kawasan sekeliling itu agak bersih supaya tidak ada blockage. Bila blockage ini berlaku, dan mudahlah air akan naik, dan juga kalau ada tangki-tangki septik dan sebagainya yang bocor dan sebagainya, dia boleh tercemar, masuk ke dalam air, dan juga pipe ini juga akan bocor. Bila air-air yang kotor ini masuk ke dalam pipe-pipe air, dia boleh menyebabkan sebaran air ini berlaku melalui pipe-pipe yang sepatutnya air bersih, tapi oleh kerana telah ada pencemaran yang mungkin masuk ke dalam pipe-pipe bocor ni, dan ini patutnya bahagian pembaik pulih ini telah berlaku daripada awal, dan ini bukan sahaja daripada Kementerian Kesihatan, banyak kementerian-kementerian lain yang terlibat yang patut membantu. Itu satu. Nombor dua ialah melihat ataupun menyebarkan maklumat tentang banjir ini kepada rakyat. Saya dah lihat memang banyak WhatsApp dalam berita dan sebagainya, tetapi kita patut atur di mana jika misalnya kata banjir, apa kemudahan yang mereka ada. Contoh mereka ada motor, ada kereta, tapi tak boleh pakai waktu time banjir. Jadi ada ke perahu, ada ke torchlight. Ini semua patut persediaan-persediaan awal yang patutnya telah dihebahkan. Kebanyakan rakyat yang di kawasan-kawasan yang terjejas banjir yang teruk, maknanya kerap berlaku, selalunya fasiliti ataupun alat-alat ini mereka telah ada. Tetapi apabila kerap berlaku banjir, kadang-kadang mereka pun tak cukup duit nak beli benda-benda ni semua, contohnya perahu, torchlight, boots dan sebagainya. Jadi benda-benda ni patut kena bantulah untuk persiapan ini dimantapkan lagi. Dan mereka patut diberitahu lebih awal jika berlaku banjir, sepatutnya mereka pindah ke mana. Especially untuk golongan-golongan rentan. Contohnya mungkin dalam keluarga tu ada golongan yang warga emas, ada golongan yang mengandung, ada golongan anak-anak kecil. Mereka ini mungkin patut telah dipindahkan terlebih dahulu dan tidak ditinggalkan dalam kawasan-kawasan yang mungkin terjejas banjir yang teruk. Sebab mereka bila dah start banjir, mereka nak keluar tengah malam tu agak bahaya.
Jadi ini patut dilakukan lebih awal. Kita boleh, of course kita kena correlate lah dengan Jabatan Meteorologi, dengan tanggapan bila nak naik dan sebagainya. Tapi kelengkapan ini patut telah dilakukan, especially mereka yang mudah terjejah banjir. Kita in a way kita dah tahu, selalunya kita dah banyak kali kita dah tahu. Contohnya mungkin kita tinggal dekat sungai ataupun kita tinggal di kawasan parit yang mungkin besar, yang kita dah tahu banyak kali kalau banjir memang kita punya taman ataupun kawasan kampung ini yang first affected. So patut telah ada penurunan kuasa lah, dan juga information mana mereka nak pergi, sekolah mana yang akan menjadikan pusat-pusat untuk pemindahan dan sebagainya. Ini patut dah ada. Dan juga dari segi pihak keluarga juga, mereka saya rasa patutlah sudah bersiap sedia dari segi kelengkapan untuk keluarga tu. Mungkin dah packing ubat-ubat yang penting. Contohnya anak dia asma, dah siap dah dia punya MDI, Ventolin ni semua dah siap satu pack. Dia macam beg bersalin lah, kalau apa-apa emergency cabut, ambil je beg tu dan lari dan ke tempat yang selamat. Jadi benda ni semua patut disiapkan lebih dahulu. Dan rekod-rekod tentang geran-geran tanah dan sebagainya tu sepatutnya telah disimpan dalam tempat yang selamat, kalau boleh balut dengan plastik dan sebagainya. Jika perlu ada perpindahan, benda-benda ini boleh diambil dengan senang. Ini semua ialah preparation yang awal yang perlu dilakukan. Baik, terima kasih Prof. Profesor Dr. Sharifah Izzat Wan Putih, Pakar Perubatan Kesihatan Masyarakat UKM. Dan itu antara kebimbangan dan juga tumpuan, kerana apa pun dugaannya, pada masa yang sama dilemanya adalah kita perlu memastikan seramai pengundi turun untuk mengundi dan menunaikan tanggungjawab mereka. Itu adalah fokus setiap kali kita meraihkan pesta demokrasi ini. Dan antara lain, tarikh pilihan raya umum perlulah mesra siswa juga. Seiring untuk memberikan ruang kepada lebih ramai pengundi 18 tahun dan juga ke atas untuk menunaikan tanggungjawab mereka. Itu pandangan Pegawai Komunikasi, Advokasi dan Promosi Kesatuan Pelajar Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, UIAM, Muhammad Zaim Mustaqim Marzuki. Malah, anak kelahiran Bintulu, Sarawak itu juga berharap ada peruntukan sewajarnya disalurkan melalui kerajaan negeri maupun persekutuan untuk membolehkan mahasiswa pulang ke kampung halaman masing-masing untuk mengundi. Saya sebenarnya seorang mahasiswa berasal daripada Bintulu, Sarawak. Jadi sudah tentu saya adalah salah seorang yang terkesan juga sebenarnya dengan pilihan raya yang akan diadakan pada masa depan lah, kerana pengumuman pembubaran kabinet dan sebagainya. Dan cabaran daripada saya sebagai mahasiswa Sarawak sendiri merasakan betul wajar perlu ada insentif ataupun subsidi daripada kerajaan kepada kepada mahasiswa untuk tiket-tiket penerbangan daripada kampus saya di Gombak sekarang untuk pulang ke Bintulu, Sarawak mengundi pada hari pilihan raya. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah saya amat berharap jika kerajaan pada siapa-siapalah kerajaan yang akan menjadi memegang tampuk pentadbiran negara pada masa akan datang, supaya undi POS juga dibenarkan kepada mahasiswa di Sabah dan mahasiswa Sabah dan Sarawak di Semenanjung, kerana tarikh pilihan raya akan diumumkan setelah SPR bersetuju dengan tarikh tersebutlah. Itu semua tahu, itu jelas. Dan apabila tarikh itu diumumkan, harga tiket penerbangan untuk pengundi-pengundi di Semenanjung membeli tiket sudah tentu akan melonjak berikutan pengumuman oleh SPR tentang tarikh pilihan raya tersebut. Jadi kita merasakan ada keperluan untuk undi POS juga dibuka kepada mahasiswa di Sabah dan mahasiswa Sabah dan Sarawak di Semenanjung lah. Apapun, PRU15 wajar jadi medan memilih pemerintah yang peka dengan keadaan ekonomi rakyat. Selepas diberi mandat, pemimpin perlu memperjuangkan nasib rakyat yang ketika ini terbeban dengan kenaikan inflasi serta penyusutan nilai ringgit. Belia di Johor berharap pemimpin mereka kelak dapat membawa perubahan signifikan. Mereka akui khawatir dengan nasib yang menimpa sekiranya masalah ekonomi terus membelenggu. Pelbagai desas-desus pasal naik turun wang ringgit, nilai wang ringgit. Jadi ramai belia kita, contoh saya sendiri di negeri
Johor, ramai belia kawan rakan-rakan saya memilih untuk keluar negara untuk mencari lagi banyak gaji tu selaras dengan apa yang mereka lakukanlah pekerjaan tersebut. Jadi macam itulah masalah, rasa senyapnya bukan belia saja, semua pun rakyat Malaysia mengalami masalah tersebut, iaitu krisis kewangan yang sangat hebatlah pada ketika ini dengan jatuhnya nilai wang ringgit. Jadi saya harap pemerintah yang baru mungkin dapat memperbaikilah kita punya tahap ekonomi dan kewangan negara kita. Sementara itu, Siti Nakuyah Rudi berpendapat kos sara hidup yang tinggi membebankan belia untuk memulakan hidup baru secara berdikari. Katanya, bantuan kewangan semata-mata tidak memadai dalam memenuhi kehendak belia. Daripada segi kesihatan, contohnya macam insurans, banyak belia banyak orang kata belia ni malas. Sebenarnya bukan belia ni malas. Belia ni dah kerja terlalu banyak sampai dah tak ada masa dah untuk nak cari source of income yang lain. Macam sekarang kebanyakan orang yang saya kenal dah buat 2-3 kerja, ada kerja full time, ada kerja part time, ada yang jadi Grab ke, contohnya Grab sini. Even saya sendiri pun saya ada buat Lalamove, saya ada buat online sale. So macam satu kerja tak cukup. So saya rasa isu pembesaran sekarang ni pasal kos sara hidup lah. Muhammad Helmi Abdul Jalil pula menyifatkan kemelut dan polemik politik yang bertali arus membantutkan pembangunan belia negara pada ketika ini. Justru kerajaan digesa untuk mengembalikan fokus dalam menjaga kebajikan belia dari aspek pekerjaan, kesihatan serta pembangunan sahsiah dan rohani. Kami kadang-kadang ni sebagai belia pun kadang-kadang macam dianaktirikan lah. Bukannya kerajaan tak ambil tahu pasal kita orang, tapi bantuan yang diberikan dekat kita orang ni tak memadai macam apa yang kami ni sedang hadap sekarang ni. Walaupun kami ni muda, tak banyak tanggungan, tapi kami still sama macam orang lain. Walaupun kami golongan B40 ke T20 ke apa ke, tapi bantuan kita orang pun kalau boleh tu biar selaras, sama dengan semua. Dan PRU15 diharap dapat dipercepatkan seawal November untuk memberikan perspektif positif kepada pelabur dan juga peniaga. Penganalisis ekonomi Putra Business School, Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata langkah itu perlu untuk menumpukan semula fokus negara terhadap pembangunan sektor ekonomi. Kalau boleh kita harapkan pilihan raya semua tu dapat diselesaikan sama ada mungkin kalau boleh minggu pertama bulan November supaya belum berlaku lagi banjir besar dan sebagainya. Kalau pilihan raya dapat diadakan pada awal November tersebut dan kerajaan baru dibentuk, ianya betul-betul bergantung kepada jenis kerajaan yang berjaya dibentuk itu. Kalau kerajaan dibentuk itu merupakan satu kerajaan yang mempunyai majoriti yang tinggi dan mampu menjadi sebuah kerajaan yang stabil, maka ini akan memberi perspektif yang positif kepada pelabur dan juga peniaga. Dan sebelum berpisah, ini perkembangan terkini yang baru saja kami terima. Menteri Besar Perak, Datuk Seri Sa'rani Muhammad, tiba di perkarangan Istana Kinta di Ipoh jam 2.08 petang untuk menghadap Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah. Sembah menghadap itu adalah bagi memohon perkenan untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri Perak. Pengerusi BN Perak itu tiba di depan pintu masuk istana seawal jam 1 tengah hari tadi. Dan semalam media melaporkan Sa'rani akan menghadap Sultan Nazrin pada Rabu untuk memohon perkenan pembubaran DUN. Perak ada 59 kerusi DUN dan pembubaran DUN membolehkan PRN atau Pilihan Raya Negeri diadakan serentak dengan PRU15. Kerajaan Negeri Perak sekarang diterajui oleh UMNO dengan 25 kerusi, Bersatu 4 kerusi, PAS dan juga Bebas masing-masing 3 kerusi. Parti Pembangkang pula terdiri daripada DAP 16 kerusi, Amanah ada 5 kerusi dan juga PKR ada 3 kerusi. Sa'rani dilantik sebagai Menteri Besar selepas kemelut politik pada Disember tahun 2020 menggantikan Datuk Seri Ahmad Faizal Az-Zumuh. Dan Perak antara hanya 2 atau 3 negeri sahaja yang dijangka akan membubarkan DUN bersama dengan Pahang dan juga Perlis, negeri yang dipimpin oleh Barisan Nasional dan juga UMNO. Setakat ini kita mendapat pengesahan bahawa sebanyak 10 negeri mungkin tidak akan mengikut jejak langkah Perak dan mereka akan kekalkan DUN masing-masing. Itu saja kami bawakan untuk Malaysia Memilih pada kali ini. Pastikan terus ikuti saluran 501 dan juga Astro Awani untuk semua perkembangan menjelang, pada dan selepas PRU15. Terus setia bersama saluran berita yang paling dipercayai di Malaysia dan saluran pilihan raya anda. Kita jumpa lagi.